Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Selamat berpuasa semua. Saya Terence Das. Dan saya Syafika Izzat. Seperti mana Terence katakan tadi, hari ini hari puasa yang kedua. Macam mana puasa semalam, Terence? Right. All good. All good. Okay. Kan. Sebab apa sekarang ni semua orang tengah gembira. Dah boleh sahur di luar. Itu sebenarnya yang melegakan ramai orang. Terutama yang bujang-bujang. 24 jam. 24 Yang bujang-bujang kalau dulu kena masak sahur sendiri. Sekarang ni segala-galanya telah pun beralih ke fasa endemik. Jadi syukur Alhamdulillah. Walau bagaimanapun sentiasa menjaga SOP, memakai pelitup separuh muka di kawasan yang umum masih lagi terpakai sebenarnya. Dan juga jaga penjarakan anda. Ya, dan dalam pada itu kita melihat catatan kes baru semakin menurun. Hanya 79 kategori 3 hingga 5 dan jumlah keseluruhan 14,692 dan 218 kes adalah merupakan kes import, menunjukkan bahawa kawalan di pintu sempadan masih lagi boleh dikatakan dalam tahap yang terkawal. Dan kalau jumlah keseluruhan kes dicatat sebagai 4.23 juta kes. Masih ada lagi di kalangan kita yang belum terkena, mungkin disebabkan tidak diuji pada masa positif ataupun sebagainya. Namun dalam pada itu kita telah mendapat berita bahawa kedua Raja Permasyuri Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permasyuri Agong telah disahkan positif. Dan dalam pada itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menzahirkan doa untuk kedua Seri Paduka Baginda. Ya, inilah yang kita katakan sebenarnya tadi, walaupun kita telah pun beralih ke fasa endemik, walau bagaimanapun sentiasa menjaga kebersihan diri, sentiasa menjaga SOP. Satu tu sahaja sebenarnya, penjarakan fizikal dan juga memakai pelitup separuh muka. Dan kepada anda yang masih lagi belum mendapatkan dos penggalak, segera lakukan sedemikian, terutamanya kepada mereka yang mengambil dos pertama dan juga kedua Sinovac. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya kata bila kita cerita pasal vaksin, Terence memang banyak nak cakap tu. Nanti ada satu slot khas untuk vaksin saja daripada Terence. Apapun kita tengok berita seterusnya. Ini yang kita cakap, kemeriahan hari pertama Ramadan. Kalau kita boleh lihat di sini, bazar-bazar telah pun mula dibuka sepenuhnya. Kalau kita boleh lihat di sini, ini sebenarnya satu berita gembira kepada para peniaga, khususnya bila mereka sebenarnya antara yang sangat terkesan, kerana kita faham kalau waktu Ramadan ni selalunya memang jualan memang bertambah, dan masa inilah sebenarnya untuk mereka meningkatkan hasil jualan. Jadi kalau kita boleh lihat, ada setengah bazar Ramadan jualan mereka habis dijual sebelum azan maghrib berkumandang. Satu berita gembira untuk mereka. Ya, dan satu tradisi akan kembali seperti biasa di Masjid Kampung Baru, iaitu tradisi memasak bubur lambuk. Sememangnya merupakan antara tarikan utama ketika bulan Ramadan, terutama sekali untuk warga kota pergi berbuka dan mendapat bubur lambuk di Masjid Kampung Baru. Perkarangan masjid itu pun banyak sebenarnya, juadah dan hidangan dijual. Dan ketua tukang masaknya, Adam Abdul Manan, berusia 62 tahun, kata tradisi itu yang berusia 100 tahun diteruskan pada Ramadan kali ini dengan puratan 15 periuk bubur lambuk akan dimasak setiap hari. 15 periuk, banyaknya. Tapi itulah baru pukul 8 kita dah cerita pasal juadah buka puasa. Lambat lagi nak buka puasa, jadi sabar, bertenang bawa semua. Jadi kita tengok berita seterusnya. Ini kalau kita boleh lihat, pengusaha stesen minyak jual petrol bersubsidi kepada kenderaan asing berdepan tindakan yang tegas. Jadi kalau kita boleh lihat sini, ini kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi. Dari arahan daripada semasa ke semasa kepada semua syarikat minyak dan pengusaha stesen minyak yang bersempadan dengan Singapura bagi memastikan pematuhan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan. Di keadaan ini kembali apabila pintu sempadan telah dibuka semula, lebih kurang 300,000 orang menggunakan pintu sempadan darat itu setiap hari pada satu ketika dulu. Namun keadaannya belum kembali seperti biasa dan warga Singapura ada yang mengambil mudah undang-undang yang telah dikuatkuasakan berikutan harga subsidi untuk minyak yang telah pun mereka ketahui sebenarnya, namun masih lagi memilih untuk melanggar peraturan itu. Pada kita harapkan kerjasama daripada rakan-rakan di Singapura supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini. Bercakap mengenai sempadan Singapura telah dibuka itu, selamat pulang kembali kepada warga negara Malaysia yang hampir 2 tahun tidak pulang ke tanah air. Jadi Ramadan kali ini sangat bermakna untuk anda semua.
boleh berbuka puasa bersama dengan keluarga tercinta. Jadi terima kasih kita nak ucapkan kepada keluarga Malaysia khususnya kerana sama-sama telah mendapatkan vaksin, terutama yang telah pun mendapatkan dos penggalak itu. Kerana disebabkan itulah kita boleh beralih ke fasa endemik. Ini bergul lelaki muda negara mara ke final di mana Badminton Masters Orleans di Perancis. Bergul lelaki muda negara mara ke final. Namun, yes. Tapi kita sebut yang utama dulu. Mara dulu. Itu penting. Kita kena ada semangat keluarga Malaysia di situ. Namun mereka disahkan positif. Sebabkan itu lawan mereka telah menang tanpa bertanding lah kata orang. Betul. Ini adalah satu kekecewaan untuk pasangan bergu muda ini. Kita baru nak bersorak, tapi apa pun itulah keadaan dunia sekarang. Sama sekali untuk atlet-atlet kita yang berjuang di luar negara. Keberjangkitan varian Omicron ini adalah sesuatu yang masih lagi menjadi perbualan kita semua. Adakah ia akan menyebabkan long COVID? Itu satu lagi persoalan untuk anda semua yang akan kita jawab sebentar lagi bersama dengan tetamu kita di studio. Ya, selain daripada long COVID, hari ini juga kita akan berbicara mengenai dema darah di bulan Ramadan. Apakah implikasinya, apakah prosedurnya. Jadi di sehubungan dengan itu, marilah kita tengok apa di antara pengisian menarik hari ini, bulan astronomi global. Ini kita akan cerita mengenai bulan astronomi dan juga seperti saya katakan tadi, Ramadan dan juga dema darah. Apakah auta, apakah faktanya? Itu kita akan berikan pencerahan. Ini akan bersama dengan Tiara sebentar nanti, SOP solat berjemaah dan program Ihya Ramadan. Dan seterusnya pengalaman berharga misi pelayaran Antartika 2041. Wow. Baru sampai semalam, Terence. Baru sampai terus datang ke studio Sabah ini. Datang-datang belum balik ke rumah, terus datang ke studio Sabah Pagi Malaysia. One and only lah. Janji doktor lah. Dia sudah berjanji akan datang, namun dalam keadaan begitu segera kita dah jangkakan. Jangan nak berehat seketika mungkin, tapi terus datang. Terima kasih ya. Dan ini apa yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan gejala sindrom long COVID yang kita tahu ada kaitannya dengan yang diuji positif. Apakah kesannya sama seperti yang terdahulu dengan varian baru ini. Dan sebentar lagi kita akan juga bersama dengan rakan-rakan kita dalam Kembara Ramadan Afghanistan, Muslim Care Malaysia yang membawa sinar Syahrir Ramadan ke negara Afghanistan. Ya, seperti mana kita tahu 2 April merupakan hari sambutan kesedaran autism. Jadi hari ini kita bawakan memupuk kesedaran autism keluarga Malaysia bersama dengan tetamu kita di studio dan juga melalui Skype. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Setia bersama dengan kami pastinya di saluran berita RTM My Freeview 123 TV1 dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh saksikan kami di mana-mana platform media sosial juga. Ya, banyak lagi pengisian menanti anda dalam Selamat Pagi Malaysia 3 jam. Kita bersiaran bersama dengan anda hari ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan hantar pautan dan komen menerusi laman Facebook dan juga semua platform media sosial kami. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar lagi.